is a doctor, he heals you. And in Islam, there is also an Islamic way of healing, that is ruqya. And the Quran says that the Quran is a healing for mankind. In Surah Isra chapter 17 verse number 21. It's a healing. As far as if you're talking about one is going to a medical doctor who's expert in his field, he may be allopathy, he may be homeopathy, he may be Unani medicine. If you go to a specialist doctor and he heals you, as long as the healing, the medicine he gives you is not against the Sharia, you can have it. But if the doctor may not be aware of Sharia, and if it has something against the Sharia, then you can avoid. For example, normally alcohol is haram. Allah says in Surah Ma'idah chapter number 5, verse number 19, Ya alladhina amanu innamal khamru wal maisuru wal anzabu wal aslamu rijsun min shaitan fajtanibul la'allakum tuflihun. Oh, you believe, most certainly intoxicants and gambling, dedication of stone, divination of arrows, these are Satan's animals, abstain from it that you may prosper. So now, if you have a cough, normally they give you cough syrup. In the cough syrup there is alcohol. It's common that medical doctors give alcohol, so you need not take alcohol because this cough is a minor problem. It's not going to take your life. So there are other treatments. So if he gives you something of alcohol and you know it's alcohol, you should not take it. Allah gives permission in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 3, in Surah Baqarah chapter 2 verse number 172, in Surah Anam chapter number 6 verse number 145, and Surah Nahl chapter number 16 verse number 115, that unwillingly if you disobey Allah, unwillingly, if your life is in danger, then Allah gives you permission. If your life is in danger, and if certain thing is given to you, for example, if you're dying of hunger and you're on a boat for many days, for many weeks, and there's no food, and the only food you have is pork. So at that time, because you're dying of hunger for several days, and there's no food except pork, so for that time, pork becomes permitted. The moment you come on the shore, again pork becomes haram. So if there are certain medicines or drugs, which is the only medicine that can save your life, at that time, unwillingly, if you disobey Allah, Allah is Rahman Rahim. This is talking about other doctors. Now coming to your main question about ruqya, there are people who ruqya like they recite the verses of the Quran. Now what we find in the ummah, that there is a treatment which you can recite verses of the Quran and cure, but everyone is not a specialist. You have many people in the Muslim ummah, unfortunately, who in the name of ruqya, they do things which are against the Sharia. They break the Sharia. They may do things which are wrong, like you have men doing ruqya of women catching the hand, etc. It's not allowed. You cannot touch a namera. Then you have something like taweez, amulet. They tie the verse of the Quran and put it onto your neck and then say this will heal you. Yes, in Quran there is healing recitation. So when you do ruqya, you should do it according to the Quran and Sahih Hadith. So there are, mashallah, specialists in ruqya who recite the verses of the Quran, and they are specialists, and there are various verses recited like the Mawz 10, the last two surahs of the Quran, Surah Falaq and Surah Nas. They are known as Mawz 10, were revealed for healing. And there are many other verses of the Quran. So if you have particular type of diseases, if you go to a specialist, he may be more well versed on which verses to recite, how much to recite, how to recite. So ruqya of two types. One is if it's based on the Sharia, Quran and Sahih Hadith is correct. If it is breaking the rules of Sharia, the Quran and the Hadith, then it is wrong. Hope that answers the question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syekh Budian Ahmad di dalam apa? Di perkampungan sunnah yang ke-8, alhamdulillah. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Wahidah dan juga Encik Faiz Idrus, bukan Faiz Ali Idrus kan? Ingat Faiz Idrus kawan saya. Dia Faiz. Dan alhamdulillah hari ini kita buat satu slot ringkas padat, dan insya-Allah berkaitan tentang react.
Tadi kita tengok dah Dr. Zakir ni ada yang angguk-angguk tak faham tadi kan. Sebab tu kita ada Wahidah kat sebelah kiri saya, Cik Pak kat belah kanan saya. Saya pun bukan parti sangat pasal orang putih. Tapi tak adalah bodoh kan. Dan insya-Allah hari ni kita nak sembang-sembang, dan mungkin insya-Allah kalau ada audiens nak sembang juga pun boleh juga. Kalau ada masa kita akan buka nanti insya-Allah kita sembang-sembang. React ni dia perkara mudah saja. Kita tengok video, kita bagi pandangan kita. Bukan semestinya ni mesti nak kena akademik ke apa ke. Sahabat kita cepat itu telefon saya 2-3 kali. Aduh macam mana orang yang relax bro. Kita tengok handphone kita sembang sama-sama kan. Kadang-kadang mungkin kita boleh ambil manfaat ilmu dengan kita sembang-sembang. Dan ini adalah satu perkara yang bagus yang kita boleh buat sama-sama. Duduk sama-sama orang baik, orang soleh, kita sembang-sembang ni. Itu isu react. Hari ni yang tadi Dr. Zakir Naik ada sebut berkaitan tentang ruqyah. Kalau dekat TikTok sekarang ni kita tengok macam-macam jenis ruqyah yang ada. Dia boleh ubat orang tanpa jumpa. Dia scan dia. Dia bubur lah apa semua ruqyah. Kadang-kadang siap nama dia pun ruqyah juga. Nama pun ruqyah juga dekat TikTok. Jadi daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Zakir Naik ni, kita nak sembang sama-sama lah. Mungkin kita ambil pandangan daripada Encik Faiz dulu. Kan? Daripada apa yang Dr. Zakir Naik sebut tadi tu, macam mana? Apa pandangan sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syihabuddin, Puan Wahidah, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang berkunjung ke Perkampungan Sunnah Siri ke-8. Selamat datang ke Perlis, selamat datang ke Masjid Alwi. Tuan-tuan, kita bawa tema yang cukup penting pada hari ini, dan pada siri kali ini kita nak fokus kepada syirik dan khurafat ni. Kita nak respon sedikit. Sebenarnya pagi tadi saya call Ustaz Syihabuddin ni sebab saya ni bukanlah background pengajar Islam apa semua kan. Sebab kita risau juga nak bagi-bagi pandangan ni sebab takut jadi sembang-sembang ya. Sembang-sembang. Jangan risau. Okey, tapi untuk respon kepada apa yang persoalan daripada audiens pagi tadi kuliah subuh, dia ada tanya pasal persoalan ruqyah yang mana kita tengok macam mana Ustaz Syafiq beritahu sekarang dah jadi satu trend di TikTok, di media sosial dan sebagainya. Kita tak pasti kalau kita bercakap pasal permintaan, mungkin masyarakat kita ni dia berminat dengan ruqyah ni tak pasti sebab apa. Walaupun orang tu dia kerja bulan alik, pergi umrah, pergi haji apa semua kan, tapi bab ruqyah ni dia masih lagi nak permintaan tu ada. Maka muncullah sahabat-sahabat kita di TikTok ni kan, di sosial media ni yang ramai mana betul, ramai Ustaz. Ramai sungguh. Saya rasa macam saya nak buat juga. Boleh? Kalau Ustaz buat, tak boleh jadi kaya. Okey, esok kita mula. Sebab dia jadi satu, ialah dia demand supply apa semua. Bila kita ada permintaan, maka muncullah golongan-golongan ni. Tapi yang paling menduka cerita kan, macam mana masyarakat kita boleh menerima benda-benda khurafat yang terang-terang ruqyah dia tak membawa kepada Al-Quran dan Sunnah sekalipun. Dia bawa kepada satu benda yang mengarut. Kadang-kadang otak kita tak boleh terima kan. Orang sebagai manusia yang mungkin dia background profesional, dia bukan background agama, dia tengok benda ni tak logik kan. Benda ni satu benda yang mengarut, tapi kita boleh diperbodohkan akal tu, kita terima juga. Duk pakai lah tangkai segala macam benda yang duk lilit lah apa benda apa semua kan. Dulu sampai ada satu ketika tu nak keluar rumah, bagi terbang burung apa semua, tengok kan. Kalau dia pergi ke kanan, hari ni kita tak boleh keluar rumah, kita kena masuk balik. Sebab apa? Sebab kita akan jadi aksiden tengah jalan. Kalau dia burung tu pergi belah kiri apa semua, dia akan kalau kanan okey, kalau kiri dia aksiden apa semua kan. Benda-benda ni semua tak logik, tapi masyarakat kita menerima Ustaz. Betul. Itu menarik masyarakat kita ni memang macam tu. Lagi-lagi yang buat tu adalah ustaz-ustaz. Saya bertanggungjawab atas kenyataan saya. Saya takut semua. Kadang-kadang yang buat tu adalah tokoh-tokoh agama, sehingga orang tengok dia ni pakai serban besar kan. Hari ni saya pakai kopiah kan. Jarang tengok saya pakai kopiah kan. Nampak terlalu ngelik je kepala kan. Hari ni pakai kopiah. Tasbih pun kena besar. Yang tu
Bukan dekat besar kan, mereka pakai dekat tengkuk. Kan? Kita geram nak dia nak bertarik Tapi cuma itulah yang berlaku. Lagi mana hang pakai tasbih kat tengkuk lagi besar, serban lagi besar. Kita tengok dekat TikTok ataupun dekat YouTube ke kat mana ke, kita tengok orang ada trend membesarkan serban. Lagi besar mungkin lagi syekh tu. Setahu saya lagi besar, lagi kepala nak jatuh ke bawah. Tapi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan Dr. Zakir Naik bila dia jelaskan tadi, dia jelaskan perkara itu dengan cukup padu berkaitan tentang isu ni. Sehingga dia sebut berkaitan tentang omelet ataupun saya omelet biasalah kan. Omelet memang sedap Putra Palace insyaAllah sedap kan. Tapi cuma disebut tentang tangkal mangkal yang mana tidak boleh dilarikan daripada kumpulan orang Melayu kita ni. Wafak dulu abang saya ada mana abang saya ada kan, kita pakai wafak, kita pakai wafak untuk naik gunung rasa macam kuat dan sebagainya. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin Wahidah ada pengalaman, mungkin ada pengalaman berkaitan tentang isu ni. Silakan tak apa, tak ada masalah, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Syihabuddin. Saya regard dia sebagai salah satu daripada guru saya juga. I subscribe your channel. Tuan Faiz. Dan sebelum bermula saya nak pegang saya ikut apa Tuan Faiz cakap tadi. Background kita bukanlah background agama. Jadi nak cakap pun agak takut. Nevertheless, cakap lah. Saya okey lah, sebelum saya teruskan, actually tajuk hari ni, tema kali ni dia dekat dengan hati saya sebab dalam perjalanan ilmu saya tu, terutama macam baru bulan Ramadan saya kata okay, bulan Ramadan kali ni saya nak fokus study fokus, dan saya dalam niat tu untuk fokus balik semula pada tadabbur Al-Quran, sambung balik study fokus betul-betul, really fokus. Tapi kerja Allah, wallahualam, dia bawa saya ke arah benda-benda yang tentang ilmu-ilmu yang membabitkan ajaran sesat dan khurafat. Especially bila saya dapat buku ni, saya beli buku ni di Pesta Buku Bawarutu, di mana saya berjumpa pertama kali dengan Tuan Syihabuddin. Dan buku ni tajuk dia Mystical Dimension of Islam by Anne-Marie Schimmel. Dia English scholar, German scholar. Dan dia mengupas tentang ilmu-ilmu tentang, mula saya nampak mystical, saya ingatkan mystical ni supernatural, dunia jin, macam mana Islam kaini benda tu, I'm interested lah. Tapi bila buka, saya mula baca buku ni, kita anggap macam salah satu daripada buku-buku yang saya nak baca, tapi dia end up jadi buku rujukan. Dia jadi benda yang untuk saya study sebab dia bawa saya study orang kata epistemic punya approach, epistemical approach pada this particular subject. Dia lebih kepada bukan supernatural tapi superhuman. Macam mana manusia tu jadi, bagi saya lah, apa saya rangkumkan ialah manusia nak jadi superhuman. So babitlah semua sekali, termasuklah ilmu-ilmu ajaran sesat satu hal. Kalau sebut nama macam Al-Hallaj, Arabi, semua tu ada. Kemudian kepercayaan khurafat yang prevalent dalam society kita pada hari ini, saya nampak dia datang daripada study ni. Bear in mind, perempuan ni dia tak ada kepentingan langsung dalam Islam. Dia hanya someone yang memang kata dia erudite, dia scholar, dia mengkaji atas dasar ilmu tersebut, atas dasar ilmu, in epistemology, kan, pengajian ilmu. Jadi it's fair, dia fair. Jadi bila daripada kaca mata dia, you nampak macam mana dia kritik, bukanlah kritik tapi dia bentangkan, dan kadang-kadang kritik sebab apa, dia juga study macam mana Islam ni bergerak, bagaimana Islam, fundamental principle of Islam, dan dia sendiri nampak bercanggahan dengan prinsipal Islam itu sendiri. Tapi dia tidaklah mengiyakan, mungkin tidak menyokong, malah otherwise dia just sediakan untuk kita baca. So bila cakap pasal amulet semua ni, dia balik kepada tadilah bila cakap amulet dengan macam dia katakan apa tu kepercayaan macam nak ubat semua tu, saya terus nampak New Age healing. New Age healing. Which New Age healing kita nampak macam hari lah kita Reiki healing. Betul. Kan? Sound bath healing. Saya tak kata semua tak elok bagi saya. Pengalaman saya ada rakan-rakan yang belajar benda tu. Dan ada juga disampaikan, dikongsi. Dia berbalik pada kita juga. The basic has to be strong. Our principle pada kita Islam, kita orang Islam kan? Kita Quran Sunnah Ijma' Qiyas. You ada betul, you done, insyaAllah. You owe it to yourself. Saya kata, don't allow other people do the thinking for you. Kau kena fikir sendiri. Jangan biar orang fikirkan untuk kau. You have to do the thinking for you. But in order to think, kata Hamka katalah buku dia, aku tak title, kita title. Tapi dia kata,
untuk berfikir perlu ada ilmu. So bila ada ilmu, mula akan berfikir. Dan bila kita mula berfikir, kita akan mula rasa kita bertuhan. Kita akan mula rasa kita ada Tuhan. Untuk orang Islam, kita tahu kita mula lebih kuat. Untuk yang bukan Islam, it's innate sebenarnya. Benda tu dah sebati, it's ingrained dalam DNA kita. Kita ni dicipta, kita tahu ada lebih kuasa lebih besar. Betul. So bila ada ilmu, datang ilmu macam all these other healing. Sebab New Age ni nama je New Age, tapi sebenarnya dia punya asas datang dia Old Age. Dia datang dah lama dah, dan dia ada pengaruh daripada, kalau tengok apa yang dah dimasukkan dalam, saya bukan kata Islam, saya kata dalam komuniti Muslim kita. Sebab Islam cantik, Ya, betul. Islam sound. Apa ni? Islam is sound, flawless. Muslim on the other hand are flawed. So bila benda yang mereka manusia, saya cakap anything created by a flawed creature is flawed. So bila saya ni nampak macam dari segi ajaran ni, yang New Age, yang Old Age ni sebenarnya datang ke dalam komuniti Islam ni, sebenarnya dia ada apa orang kata asal dia daripada, first of all dia ada rantaian tau. First Christianity. Dan Christianity itu sendiri, kalau kita study Christianity lah, kita faham kenapa ada different denomination. But we're not going to get into that. So Christianity tu dia ada asas dia kepada paganism. Paganism, pemujaan berhala, agama-agama kuno yang datang bukan daripada Nusantara kita. Datang daripada antaranya, kita kata Greek philosophy Greek, daripada Greek Yunani. Dan pengaruh tu daripada, orang kata dia ada pengaruh filosofi itu sendiri. Kemudian dia datang daripada, bukan Saudi juga, datang daripada Iran, Uzbekistan, dia ada tantan semua ni. Dan dia terus, pengaruh dia terus merebak kepada the Malay Archipelago. Archipelago maknanya Malay, maknanya dia lah Nusantara kita, Malaysia semua ni. Dia merebak ke sini. So, asalnya daripada sana juga, main ke sini. Dia masuk dekat nama ni, dan orang-orang, saya nampak one common perangai lah orang yang bawa benda ni semua ni. Semuanya ada this penyakit narcissism. Narcissistic ni maknanya semuanya dia yang paling bagus, dia yang paling betul, dia yang paling elok. Macam orang kata kat aku I follow you tak? Okay, terus. Dia paling bagus, dia paling elok. Dia ada kehendak untuk jadi, biar akulah yang paling tinggi, akulah yang paling superhuman. Nak dipuja, bukan dipuji ke nak dipuja. So bila ada that tendency, that intention, dia mulalah create macam-macam yang mana untuk justify action dia, untuk keliling dia, termasuk apa saja yang menunjukkan bahawa dia superhuman. Maknanya bila superhuman, dia nak dekat dengan Tuhan lah. Maknanya itulah dia create, because kalau kita tengok paganism, saya selalu kata human create God, tapi kononnya untuk menyembah Tuhan. Tapi in essence sebenarnya you're creating God bukan because you nak sembah Tuhan, you're creating God because you want to be God. Sebab you will create the system dalam, kau cipta Tuhan, and then dicipta sistem, prinsip macam mana nak sembah Tuhan tu. So who's leading who sekarang kan sebenarnya. Jadi bila that's the principle asas yang dah masuk penetrating into the Muslim community, benda tu sedihnya dia dah lama, tapi dia masuk sampai hari very prevalent pada hari ini. Dan dia, orang kata macam dia katakan, kenapa yang bijak pandai semua makin ikut ke? Saya rasa shortcut. Semua nak Tuhan, semua nak syurga, tapi nak shortcut. Dan khurafat besi baru yang mereka sebut. Dan saya suka bila kata saya suka quote daripada Ali bin Uthman, dia Al-Hujwiri. Ini scholar daripada Afghanistan. Dia mengkritik orang-orang yang bawa semua ni kan, ajaran khurafat semua ni. Dia kata blind conformity has taken the place of spiritual enthusiasm. Buta ikut telah mengambil alih spiritual enthusiasm. Dalam orang kata spiritual, nak sangat dapatkan dalam konsep kita kata menjadikan agama itu, agama yang dia cipta dengan sistem-sistem agama yang dia cipta tu, dia tak kata dia tu Tuhan, dan dia tak kata dia ni adalah agama aku, tetapi dia buat satu sistem supaya orang, ini aku ni adalah agamawan. Takkanlah engkau tak boleh ikut aku, takkanlah Tok lepas menipu. Last kali dia kata dia Tuhan, dia tak cakap dia Tuhan, tapi last kali dia akan letak diri dia seolah-olah dia, kalau tak Tuhan, dia sebelah Tuhan. Faham lah kan? Sebab tu itu yang berlaku dalam kadang-kadang kita pergi jumpa ustaz-ustaz untuk ruqyah macam apa dia sebut tadi. Kadang kita nak ruqyah syar'iyah, yang kita
kita tak arti, tak mengaji apa semua kan. Jadi kita pergi minta ustaz lah, yang kita kata mungkin ustaz ni adalah orang cerdik pandai yang mungkin mempunyai pengetahuan berkaitan tentang ruqyah, rawatan cara Islam, ataupun dari istilah yang ramai orang pakai iaitu perubatan Islam. Walaupun saya tak berapa setuju sangat dengan term tu, saya tak berapa nak setuju sangat perkataan perubatan Islam itu, tapi dia gunakan untuk supaya orang kata oh ini adalah perubatan yang paling bagus, orang boleh gunakan. Dan tadi Wahidah jelaskan ataupun sebut perkataan apa dia, superhuman. Sebab saya LDC Marvel kan, superhuman kan, dia disebut tentang superhuman, itu memang benar-benar berlaku. Dan mungkin apa dia saudara Faiz nak sama? Pandangan saya Ustaz, Puan Wahidah, saya rasa okey, masyarakat kita ni kadang-kadang dia satu, dia nak pada shortcut, yang keduanya dia tak ada pilihan. Kadang-kadang pada situasi ada satu titik, contohnya dia sakit, dia mengharapkan orang dia pergi jumpa perubatan, dia mencari benda tu, dan pada akhirnya macam kebergantungan masyarakat Malaysia pada orang politik contoh kan, kita bergantung kepada orang politik sampai kita tak boleh bergerak. Sebab tu orang politik dekat Malaysia ataupun dia melampau sebab kita terlalu bergantung. Sampai ada yang bangun pagi, contohnya off topic sikit lah, bangun pagi pergi pergi pejabat pusat khidmat minta bantuan, sama macam konsep umum kita. Apabila demand, apabila permintaan tu ada, jadi mainlah segala macam yang ustaz-ustaz jadian ni, sebab dia nak relatekan permintaan tu dengan yang macam Ustaz Syafuddin beritahu tadi. Dia main lagi tebal serban, lagi mahal charge dia apa semua. Tapi pada satu titik dia, sebab masyarakat kita memerlukan benda tu dan ada demand tu dan ada supply ada demand dan supply. Ustaz, ni masa kita rawat duit, betul kan? Jadi tapi balik kepada asas dia. Balik kepada asas, sebab apa benda ni jadi? Sebab kita, masyarakat kita dia cara fikir masyarakat kita tak jelas. Kan? Kita lebih kepada sangkaan. Contoh macam amalan kita, takkanlah benda ni orang dulu buat salah. Kan? Dia main buah-buah macam tu, hujah-hujah macam tu. Jadi samalah macam contoh bomo, takkanlah dia tu pakai serban tebal kan, tasbih keliling, takkan dia nak tipu. Dopi last sekali, walaupun orang tu buat benda yang bukan balik kepada apa yang terkandung dalam sunnah Quran pun, tapi kita terima sebab kebergantungan masyarakat kita kepada benda-benda macam tu yang pada zahir dia, pada permulaan dia tak clear. Manhaj pemikiran dia tak clear, dia bergantung, dia ikut cara lama. Bila pemikiran kita dicabar, takkan orang dulu salah. Yang saya kesian tu apa dia, Encik Faiz, Wahidah, yang saya kesian tu masalahnya orang yang pergi jumpa ni nak dapatkan rawatan ruqyah ni, dia orang ni sebenarnya dia orang sakit. Jadi bila orang sakit pergi jumpa, saya dulu dekat Rawang dulu, ada sahabat-sahabat kita kat Rawang tahu mesti dia. Dekat Rawang tu ada seorang, dia stage 4 kanser. Dia kata aku jumpa dah banyak ustaz macam-macam jenis ruqyah dah aku pergi. Duit habis ratus ribu dah, tapi tak sembuh juga kan? Macam mana ni ustaz? Saya tanya dia, nak saya tambah lagi? Kalau 100,000 saya boleh tambah lagi. Tapi masalahnya ialah begitu, orang scam. Ini yang kita buat perkembangan sunnah ni, tajuk kita berkaitan tentang syirik dan khurafat ni, kita tak mahu orang scam pada agama. Sehingga akhirnya scammers agama itu, dia ni dilihat sebagai seorang tokoh. Oi, jangan. Padahal ini semata-mata pembodohan. Memang jelas pembodohan. Memang nampak. Walaupun orang kadang-kadang dah ada PhD lah apa semua kan, tapi tetap masih juga masuk dalam ranah itu, disebabkan tidak mahu menggunakan kepala otak yang Allah Ta'ala bagi ni. Betul tak? Padahal Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran, dalam hadis pun Nabi SAW sebut dalam surah Al-Isra ayat 36 yang biasa kita sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu sebut satu benda yang kamu tak tahu berkaitan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kita diajar oleh agama untuk
untuk guna kepala otak kita dan untuk berdisiplin dalam sesuatu perkara. Kita nak dengar orang cakap pun sama juga, betul tak? Kan? Jangan semua dan kita semua ahli masyarakat, kita boleh membantu benda ni dengan cara kita ikut Nabi SAW bagi tips. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Hadis ini sahih dalam mukadimah Sahih Muslim. Dia kata cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong kalau dia ni sebut semua benda yang dia dengar. Jenis tahu semua benda. Tengok tu bomo. Tengok geng-geng yang kita kata tadi tu. Dia ni tahu semua benda. Tu superhuman. Kan? Dia tahu semua benda dan ini merosakkan masyarakat kita. Dan isu penindasan kepada kepada orang yang sakit, ia adalah isu kezaliman. Cuba dah. Ida bagi tambah sikit Pak ni. Tak, saya agree bila dia kata, saya suka satu tadi bila sentuh disiplin. Saya suka kata disiplin. Let's step saja disiplin for a while. Bila cakap pasal ilmu, I think semua orang kat sini suka ilmu, cintakan ilmu. Dan saya selalu sarankan orang, jadilah pencinta ilmu. Tetapi dalam perjalanan ilmu, kena ada disiplin. Actually dalam apa benda pun ada disiplin, dalam benda pun ada sistem. Kalau tak ada sistem, chaos. Kan? Kena ada sistem. Saya suka suami saya cakap, dia kata hukum bukan hukum itu ada bukan untuk menghukum. I mean, kan? Rules not there to judge, tapi dia adalah untuk mengawal. I like that. Aku kat makal Ustaz Akil. Dapat nak cakap dia punya tadi kan tadi kadang apa dia hilang. Rindu suami macam mana. But the thing is Allah. Okey. Apa lagi Akil? Diceritakan hukum itu dibuat untuk okey, ada sistem, ada sistem, ada disiplin. Dan dalam apa jua sekalipun, dalam bentuk ilmu pun saya nampak isu hari ini pun banyak problem timbul, chaos lah sebenarnya. Chaos ni fitnah, fitnah is chaos. Dia timbul disebabkan tak ada disiplin in approaching ilmu, in approaching anything. Perubatan ini pun is actually ilmu. So saya nak satu bab disiplin. Disiplin tak ada. But disiplin is vital, penting dalam ilmu tersebut. Tak ada sistem, tak ada disiplin, chaos. Kemudian secondly, saya suka saya tak ada TikTok, so saya tak tahu boleh banyak sebenarnya. Kan, I don't know. Habis lah nampak ada TikTok. Pening pula ni nampak ni. Kita tengah live dekat TikTok. Itu saja. FYP dah pak. So bila dengar macam banyaknya, pasal apa dia buat lagu ni kan. So kemudian saya suka bila kata perubatan orang yang sakit, dia terus kepada spiritual first ataupun benda-benda supernatural. Contoh macam kalau kena sihir, dia kata kena sihir. Dia sakit perut, sakit sini. Saya banyak orang kadang-kadang datang DM ke, tanya soalan, jumpa apa sebenarnya saya, tahu tak ustaz mana boleh ubatkan saya. Jadi bila tanya, okey apa sakitnya, dia tuan tabib lah aku, tapi apa sakitnya. So bila dia cerita, pertama saya akan tanya, doktor kata apa? Kebanyakan diorang akan cakap, saya tak pergi doktor lagi, saya rasa ni sihir. Jadi bila saya cakap, first of all saya kata first of all kan, Awal-awal kena scam. Aku yang kena scam. Scam dengan diri sendiri ya. Jadi pertama saya cakap dengan dia, look, bila benda babitkan organ dalaman, kita orang yang banyak penyakit. Saya orang banyak penyakit. Saya kat sini pun suami pun tanya, inhaler dah ada, ubat-ubat you dah ada. Saya banyak ubat. So saya tahu sakit dalaman ni kan. Saya cakap pertama sekali, pergilah jumpa doktor. Ada reason, ada pakar. Janganlah pelekehkan ilmu mereka. Mereka juga orang-orang ilmuwan. Penat belajar, ambil doktor tu kan. Susah payah nak dapatkan. Betul. Go to them first, ask. Tapi memang ada situasi di mana doktor pun kena dumbstruck, tak tahu what's going on. Time tu kadang doktor pun akan sediakan cakap, Syailah tuan, Syailah puan, saya rasa pergilah perubatan, carilah orang yang lebih arif bab ni. Bila doktor cakap benda macam itu, then baru you kata, ini something else. Point dia ialah, peringkat awal, boleh tak kalau boleh, jangan straight away anything supernatural. Anything supernatural. Saya rasa sekarang jin pun marah juga tau. Semua salah aku. Jin kena fitnah. So pergi jumpa doktor first. Find out first. You owe it to yourself. Sebab kalau benda tu kronik, macam contoh, tak tahu tiba-tiba ada cancer kan. Kita biarkan anything happen, hilang nyawa, penyesalan tak sudah pada waris yang tinggal lepas tu kan. Tetapi satu lagi saya risau ni, penyesalan tak buat perubatan satu hal, takut kalau dia percaya bahawa memang ada pembawaan yang lain. Contoh, ada seorang baru ni approach saya, dia kata mak dia baru meninggal.
Kemudian dia kata dia diberitahu. See, benda macam ni selalu word of mouth. Dia tak ada kata there's no posterity, there's no there's legalistic scholarship, tak ada. Dia approach dengan instant knowledge, belief, faith. Dia kata mak dia baru meninggal dan dikatakan mak dia ada saka. Okey. Sebab dia dah meninggal, sekarang ni kami adik-adik tak tahu, dah risau saka tu duk mana. Okey. Dan siapa yang nak kena ambil ni? Ni macam mana ni? Boleh tak tolong cari again ustaz yang boleh bantu? Minta maaf cakap lah, mungkin saya kasar sikit. Tapi saya kata, inilah kerja ustaz. Kalau nikah kahwin, kalau bantu. Nikah kahwin, kesian tau. Betul. Ustaz has more, tapi saya mana ustaz untuk ni? Jadi saya cakap, look, sebab apa dia kata, tapi dia kata adik-adik dia macam-macam mimpi, dia tak ada. Pendapat saya kata, this is state of mind. Kenapa you tak ada mimpi, tak ada kacau-kacau? Because dia kata, terlalu busy fikir nak uruskan lepas mak dia meninggal macam-macam, kesedihan dia. Betul. So cakap, see, your sisters, your siblings are thinking about it constantly. You're not thinking about it. So siapa yang materializing apa sekarang? So cakap, first of all, kita tak tahu betul saka tak saka. Buat masa ni ada anybody sakit? Tak ada. So jangan salahkan jin. Betul. La ya'lamu ma fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah. Sebenarnya illa Allah. Kan? Jadi benda macam itu alhamdulillah tak perlu jumpa ustaz. Dengan pemahaman macam itu, adik-adik lepas tu terus tukar mindset dia. Dia kata, oh betul juga. You know, kalau benda tu ada ke tak ada, apa kena dengan aku? Apa dengan kita? Sebab benda tu pun still tak dapat dibuktikan. Dia cuma word of mouth. Dan the minute bila aku stop thinking, terus tak ada gangguan. Terus tak ada kacau. Sebab saya tak kata tak ada orang ada gangguan. Tetapi bila bab saka ni juga kadang-kadang, saya kata, kadang-kadang it's about convincing someone else. Convincing others yang you have this, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Pendekatan kepada amalan khurafat ni antaranya sebenarnya is all about convincing. Dia punya apa kata sales pitch kena bagus lah. Kan kasi hangat sikit bagus. So begitulah. Macam bagus apa yang Wida sebut tadi berkaitan tentang isu ini. Sebab kadang-kadang orang kita ni terlalu cepat sangat nak judge benda tu sebagainya. Satu lagi, saya tak apa nak setuju sangat dengan Wida tadi. Bukan, satu daripada sudut doktor, koko doktor tengok, kita ramai kawan doktor. Bila kita tahu, saya pun ada banyak kes orang ada masalah kesihatan sebagainya. Setakat ini tak ada lagi lah doktor yang saya hadapi ni dia kata, oh tak ada lah, hang tak boleh nak buat apa dah. Kan, hang kena pergi cari perawat yang lain. Setahu saya mereka cuba untuk mencari jalan yang semampu yang mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga kita disuruh untuk tidak percaya kepada seorang doktor saja. Kita perlu ambil kepada second, third opinion dan sebagainya. Sebab satu orang doktor belum tentu dia akan tahu semua perkara. Sebab tu Tuan Guru Dr. Harudin rahimahullah, dia pun mendapatkan rawatan bukan sekadar di Malaysia dan di luar negara. Meninggal di Amerika. Dato' Harudin kan rahimahullah. Kan di sana kan. Jadi dia dapat kerawatan itu sehingga ke akhir. Tak ada kita kata oh tak apalah lepas ni kita dah habis dah. Awak ni cancer tak 4 hari mati je lah. Relax je. No. Tapi kita usaha cari mungkin lagi apa lagi yang mungkin kalau doktor dia kata dia tak ada kemampuan, mungkin itu sekadar ilmu dia sajalah. So kita usaha lagi cari tempat lain. Kerana dalam konsep ruqyah syar'iyah tidak pernah menolak perubatan moden. Tidak pernah merubah perubatan moden. Bahkan yang kita sebut sebelum ini, perkataan yang tepat yang digunakan ialah tib nabawi. Tib nabawi pun tidak boleh diterjemahkan sebagai perubatan Islam saja. Sebab tib nabawi adalah perubatan gaya Nabi. Kan? Pasal apa Nabi tak pakai minyak gamat? Mau aku selalu pakai minyak gamat. Pasal apa pakai minyak gamat? Kenapa Nabi tak pakai minyak gamat? Gamat ni banyak kelebihan dia. Pasal apa Nabi tak pakai gamat? Sebab bukan menjadi perubatan gaya Nabi. Dapat Nabi tidak ada gamat. Zaman kita ada gamat. Mungkin jika ada gamat pada zaman Nabi, Nabi akan gunakan. Sebab tu ada seorang lelaki nama apa? Al-Harith bin Kaladah. Orang putih sebut nama Kaladia. Dia bukan Islam. Dia tak masuk Islam. Itu adalah pendapat yang paling akhir di dalam kitab para ulama menyatakan bahawa dia tidak meninggal dalam keadaan Islam. Dia hidup bersama dengan Nabi tidak dalam Islam dan dia tidak meninggal dalam keadaan Islam. Al-Harith bin Kaladah. Dia ni bila sahabat-sahabat sakit, disuruh Nabi SAW suruh pergi jumpa Kaladah. Doktor pakar pada zaman itu. Jadi kita perlu seiringkan.
Bila kita sakit, lagi dekat kita dengan Allah. Betul? Bila kita sakit, kita banyak baca qul huwallahu ahad. Lagi sakit, lagi banyak kita baca Quran. Bukan lagi sakit, kita suruh orang baca Quran dekat kita. Minta orang baca Quran ni tak ada masalah, no issue. Bahkan kalau bayar duit kat dia pun, dalam mazhab Syafi'i pun masih boleh lagi. Tapi cuma pahala tak pahala itu perbincangan dia. Tapi cumanya masih ada perbincangan itu. Tapi bukan dia second opinion. Bila kita sakit, terus kita doa kepada Allah Ta'ala. Bila kita dengar orang sakit, perkara pertama kita sebut adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dia jalan sekali. Dia tak boleh. Perubatan Islam ialah perubatan yang menepati syarak yang Dr. Zakir sebut tadi. Perubatan yang menepati syarak. Tak kira lah apa dia Cina punya pakai apa tu? Apa tu? Cucuk-cucuk belakang tu apa? Aku panca kan? Melayu kita dua. Urut, akar kayu. Orang Melayu kita yang tu memang padu ya. Urut dengan akar kayu. Akar kayu. Wah, Faidah tak faham ni, nak kena duduk ni lama ni. Akar lah tu. Akar kayu kan. Jadi ini adalah kemahiran orang Melayu kita. Dan bila kita buat rawatan itu, perubatan Islam. Jangan kata perubatan Islam itu hanya Arab dan juga terhad pada satu sisi saja. Maka orang-orang pada hari ini seperti Dr. Nur Hisham Abdullah di Kementerian Kesihatan, dia termasuk dalam tokoh. Pandangan saya dia termasuk dalam salah seorang tokoh perubatan Islam. Pada saya. Kerana itu konsep dia. Dia ada apa dia sebut Islamic medicine dan juga apa dia sebut lagi Tibb Nabawi. Kan? Jadi Islamic medicine itu adalah yang mengikuti etika Islam. Ke macam mana? Ke saya salah? Cik Faiz, Allah. Pandangan saya setuju betul. Maksudnya kita tak pernah menolak dari segi kehebatan orang Melayu, dari segi akar kayu kan, dari segi orang Melayu ada kehebatan dia, kita terima. Sebab datuk nenek moyang kita pun sebelum mereka jumpa perubatan moden ni pun mereka duk survive hidup tu dengan akar kayu dan mereka boleh survive pun. Yang kita marah ni orang yang ambil kesempatan melampau dalam perubatan ni. Orang tu sakit, hang dah lah tipu dia. Hang duk cakap dia ni saka lah, dia ni ada apa orang ambil tanam lah. Kawan tu contoh si kanser. Makcik kat kampung tu dia kanser sebenarnya. Contoh macam tu kan. Dia tak tahu apa-apa, dia pergi harap, dia pergi jumpa seorang ustaz ni. Ustaz ni bagi tahu, ni bukan kanser, ni bukan apa-apa. Ni ada orang duk pergi tanam. Yang tanam tu sekian-sekian punya orang, anak saudara anak. Yang tu yang kita marah. Bukannya kita nak tolak perubatan Melayu, perubatan orang-orang dulu-dulu ni. Yang kita marah tu apa-apa pun scammer dalam agama ni. Betul, scammer. Sebab akhir sekali makcik tu mati buta macam tu je. Sebab apa? Sebab dia percaya dia sakit, dia tak tahu apa-apa. Dah orang kata orang buatan, dia tumpu cara buatan. Akhir sekali kalau contoh dia pergi medical punya step kan, dia pergi cara perubatan, ada step ni mungkinlah usia dia boleh lanjut lagi. Betul. Tapi disebabkan dia kena scam, buta-buta, makcik tu tak tahu apa-apa pun, siap keluarga berpecah belah, duit habis, jenayah dalam agama ni. Last sekali ustaz tu makin kaya, makcik tu mati, keluarga tunggang langgang. Yang ni yang kita marah ni. Betul. Yang lagi saya buka satu, mana-mana orang nak sebut lagi boleh bangkit, mungkin boleh bagi pandangan juga untuk kita reaction secara berjemaah ni. Kita nak tanya Wahidah sikit. Tapi cuma isu dia tadi tu scammers. Saya memang orang paling tak puas hati berkaitan tentang bila orang sakit, sekian-sekian sakit yang tidak diketahui. Sakit doktor tak tahu pun sakit ni. Saya pelik lah, aku pergi klinik macam-macam. Doktor ni kata yang ni, doktor ni kata yang ni. Tiba-tiba dia pergi doktor, dia kata doktor pun tak tahu apa yang berlaku pada orang ni. Saya pelik ni, dia ambil riwayat doktor mana ni? Mungkin boleh jumpa doktor saya. Doktor saya ramai yang pandai-pandai sikit pada tu. Dia boleh tahu lah. Cuma kadang-kadang dia ni sebut yang lain, dia ni sebut yang lain kan. Sebab banyak kes orang yang sakit dan memang sakit sungguh. Lagi-lagi mental illness. Orang-orang yang sakit mental. Saya bimbang orang yang awak kata tu ada saka. Saya bimbang orang kata tu ada saka, dia itu ada masalah skizofrenia. Saya bimbang. Skizofrenia masalah mental yang boleh diubati sekiranya di peringkat awal. Tapi kita kata dia ada saka, kemudian dia boleh terbuka hijab, padahal dia sakit.
Dia sakit, kita angkat dia. Oh, ini memang satu penyelewengan. Dan kita di Malaysia, dapatan daripada Kementerian Kesihatan menunjukkan mental illness di negara kita di Malaysia tahap kedua dah selepas jantung kan. Weh, berat ni. Tapi kalau orang yang sakit, kita kata dia bukan tak sakit, kita mengangkat dia pula kan. Sila. Sambung. Kotor, sambung. Oh, sorry. Sambung. Saya nak bergaduh ni. Asal nak bergaduh dengan Wida ni. Kotor, sambung. Tapi saya suka tadi, saya pun marah juga tadi bila kata, macam kata Dr. Faiz kan, dia marah pasal orang scam. Saya marah sebab saya telah di scam maknanya oleh orang yang beritahu doktor pun tak dapat jumpa dah. Rupanya dia pun tak dia jumpa satu doktor. Jadi saya marah. Saya pun kena scam rupanya. Tapi but serious. Tapi saya suka bila tadi kata mental illness. Benda tu pun satu juga. Kadang-kadang kita tengok macam-macam isu kat luar sana kan, yang dikatakan gangguan jin. Saya tak menolak, bagi saya tak menolak, betul ada gangguan jin, memang ada yang legit. Tetapi kebanyakannya you take advantage of the situation. Ada orang, macam saya tengok macam kata multiple personality disorder, schizophrenic, bipolar disorder, all these things kan. Bila dia kata ini gangguan jin, kadang bila tengok kita boleh bau tau, kita boleh pick. Sebab kita manusia kita tak sejahil tu saya rasa. Kita semua ada akal, kita boleh perhatikan, kita boleh tengok, we can tell. Manusia ni kita dynamic, kita multifaceted, kita ada banyak angle. Surely one part of our angle boleh detect the other angle of another person. Bila tengok orang tu act, kita boleh tahu that this one, selalu biasa tengok, saya kata bila orang cakap, oh ni banyak jin dah masuk, macam-macam. Bila you tengok different, saya punya first reaction would be, saya punya first reaction would be, ni something mentally wrong with this woman. You kena bawa pergi jumpa psychiatrist or something. It's psychological problem. Dan benda tu je, kan saya kata kesian jin disalahkan lagi. So because kita tak mampu nak salahkan jin sebenarnya. Siapa yang boleh bagi tahu confirm ni jin buat ni? Yeah. Siapa boleh? Saya banyak kali dah sabar kat orang. Siapa boleh jumpakan saya dengan Pontianak malam ni? Panggil Pontianak tu jumpa saya malam ni. Kalau jumpa esok kita riwayatkan cerita Pontianak. Tak betul. Siapa boleh bagi tahu awak kena jin? Apa sifat? Mungkin ada kemungkinan saja. Tetapi ini perkara ghaib. La ya'lamu ghaiba illa Allah. Allah tak ada orang yang tahu perkara ghaib melainkan Allah Taala saja. Saya cakap macam contoh isu rasuk. Saya kata dulu, saya pernah belajar dengan seorang ustaz, kawan lah. Saya bila buat rasuk ni, saya skeptical sikit. Again, saya tak kata tak semuanya tak betul. Tapi tak semuanya tak legit. Tapi kebanyakannya, so saya ambil formula ni. Bila diorang tanya, okey, bila rasuk apa nak buat? Dan saya juga ada pengalaman, anak saya ada pengalaman. Saya pernah kongsi dia kata kawan sahabat ni, dia ustaz, again. So dia kata macam ni, bila orang rasuk apa kena buat? Dia kata bila rasuk, bogilkan dulu. Bogilkan dulu. Kalau dia tak sedar, betul lah tu. Kalau sedar, dan kebanyakannya dia sedar. Anak saya, dia kata, mama saya ikut formula Mama Jam. Saya kat sekolah agama, biasa sekolah agama lah. Panggil dia, bang, tolong bang, budak ni junior. Junior baru masuk. Oh, dah azan, baca Quran macam-macam. Dia dah masuk, dia tengok je. Dia tengok, lepas tu kata, okey, tepi. Tolong bang, kita tepi. Dia aku buat. Dia pergi dekat-dekat, budak tolong dah. Tapi lepas aku, ini benda yang keluar apa yang dikatakan jin akan marah lah. Dia pergi kat seluar, dia nak buka seluar tu, budak tu nonton, tiba-tiba, abang buat apa ni? Dah lupa kan? Dan saya juga ada pengalaman dengan seorang perempuan dekat public space. One thing tak apalah, suami saya pergi try, saya dah fed up, nampak sangat. Tapi saya tahu ni bukan gangguan ni semua, ni gangguan here, something wrong. Dan bila you tanya banyak question, you akan dapat cerita dia. Dia baru kandung dengan boyfriend, mak bapak jauh. Ada isu dia. Macam anak saya tadi, budak baru masuk junior. Tak pernah masuk boarding school. Siapa pernah masuk boarding school, tahulah pengalaman. Saya tahu pengalaman macam mana. Dia punya homesicknya lain, dia punya macam mana. Dia nak masa muda kan. Dia nak balik, dia nak attention. Saya pernah tanya budak yang buat 3 hari dia buat satu sekolah agama, dengan pengetua dia tertipu bahawa dia dirasuk. Bila sembang dengan dia kata, okey lah, sebenarnya dia kena bully. Dan dia suka bila orang ingat dia kena rasuk dan dia boleh nampak, dia kasyaf. Dia nampak je lain masuk. Sebab dia kata apa, orang bagi dia pengiktirafan. Dia important. So macam saya cakap tadi kan, bab khurafat semua ni, dia all boils down to its essence is about making you superhuman.
Superhuman. Making it, it's a narcissistic punya tendency. So that's what's going on. Tapi kebanyakan itu ada mental illness yang memang prevalent in our society today sebab hidup hari ini so hectic and very challenging. Dan fitnah apa tu di mana hari ini pula bila dunia di mana saya suka quote ni, intelligent people are keeping quiet so not to offend stupid people. Jadi stupid people biar bercakap lebih. So kemungkaran benda-benda bodoh banyak mereka. Orang yang tahu kebenaran nakkan kebenaran sakit tau. So benda tu kan tak kacau. Orang yang kebenaran diganggu, orang yang dah terganggu lagi diganggu. And benda tu very prevalent in our society today and very aggressive. Cantik, padu. Padu lah tu. Nak tambah lagi? Ada sahabat audience, ada audience kita nak bagi tambah. Ada audience. Oh, apa? Share abang kita. Ada audience kita nak bagi tambah. Akis. Okey, abang belakang dulu. Tolong abang. Mikrofon. Mikrofon sini tak apa. Kita relate. Aduh, geram. Saya kalau sembang Pak ni geram sungguh. Sila bang, tolong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mat Nabil, saya orang Palih juga. Lihat. Salah satu staff untuk JKIS juga lah. Lihat. Cuma saya tu bagian khurafat ni, saya nak bagi sedikit pendedahan pada orang awam. Dalam kita cakap pasal soal betul lah itu ni, ada satu teknik lagi, iaitu saya sendiri pernah terlibat, iaitu teknik silap mata. Oh, okey. Tapi waktu saya belajar dulu, kami just untuk menghiburkan kawan-kawan zaman-zaman sekolah. Tapi bila mana kita tengok di zaman sekarang ni, saya buka Facebook, TikTok, saya tengok ustaz-ustaz ni dia pakai trik sama lah. Dan masalahnya orang kita bila dia tak boleh explain, dia terus jump to conclusion. Oh, ni mesti ada jin. Macam dulu David Copperfield. David Copperfield orang kata dia ni belah syaitan, belah jin. Kami geng magician kata hampa ni tak tahu kan. Tapi bila lama-lama orang anggap tapi dia jadi satu trend baru pula. Kalau saya berdiri di sini, saya pakai baju kot, saya pakai topi, saya bawa kelak burung, ini silap mata. Tapi kalau saya pakai jubah, pakai sorban, saya bawa kelak burung, ini wali. Ini wali ni. Karamah. So benda inilah kita kena betulkan dan kena ada sedikit pengetahuan tentang dunia luar. Sahabat. Maksudnya memang betul ada orang yang dia pakai jubah agama tapi sebenarnya dia buat silap mata. Ada. Memang betul ada. Kita tak beritahu siapa lah. Dalam magician ataupun dalam silap mata ni digunakan satu kita panggil social engineering. Kedua kita panggil sebagai placebo effect. Placebo effect ni bila kita buat something, dia rasa macam, oi betul lah. Kita teka-teka kan. And then juga kita gunakan chemical engineering. Mana air itu warna hitam, kita petik je warna putih. Padahal pakai iodine dengan acid je. Contoh ada anak-anak yang hantar universiti, hantar pergi mengaji sendiri, rujuk pada mereka. Jangan kita kata Awiyah tak pernah tengok benda ni, ini satu mukjizat. Anak buat, kita terkejut, anak kita macam dia wali. Sekali jawab. Okey, mantap. Memang padu lah yang ni. Saya suka betul memang. Ini memang betul aku. Lagi sebab pasal tu. Ada orang dia sakit, dia jumpa Tok Pomoh lega. Sebab banyak sebab lah. Antara sebab isu palsibo tadi dia sebenarnya tak sakit pun. Tapi Tok Pomoh tu kata, hang ni kanser. Kan? Boleh aku baca. Oh, lega kanser. Picek kan, kalau tak pecah picek. Patutnya dipicek sebelum tu. Tapi itu yang berlaku. Sahabat kita, Fadal. Ada. Okey, boleh. Potong. Tapi before you go on, I suka tadi bila kata tak. Bagi business baik. mind. Bila kata business kan. Betul. So bila pakai macam jubah semua dia jual kan. Packaging kan. Part of business marketing satu lagi is packaging kena very very attractive. So smart. Kita kena buat juga packaging tu. Cuma jangan saya lah. Saya Marvel punya packaging. Okey, Fadal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Luqman berkenaan dengan narsis dan juga shamanism, perbomohan tu yang dia kaitkan. Memang ada kajian tau. Kalau pernah baca dekat Amerika buat kajian, orang yang minat dengan mistik dia tendensi untuk jadi narsis tinggi. Okey, satu. Kalau pernah tengok lah, boleh Google lah, memang ada. Okey. Yang kedua, kalau saya memang suka pasal Al-Quran ni, satu benda. Bila ada kajian macam tu, lepas tu kita buka Al-Quran, kita tengok ciri-ciri Al-Quran, ciri-ciri Fir'aun dengan Al-Quran. Ciri-ciri Fir'aun Al-Quran tu memang, kalau tengok tanda-tanda orang narsis tu, memang ada dekat Fir'aun. Dekat Fir'aun tu? Saya tu nak tanya dekat Puan Wahidah, setuju tak benda ni? Atau terangkan sikit narsis tu dia apa? Kami pun ramai tak tahu untuk ngangau ni. Siapa nama Puan? Luqman. Luqman. So
Okay, Lokman salah satu daripada saya punya guru sekarang. No, because apa? You confirm sebab apa macam saya katakan daripada program pembelajaran, perjalanan ilmu saya. Tapi especially dalam sekarang in this book yang saya katakan ke arah ajaran saya kata saya nampak in my belief ataupun pemahaman saya that itulah macam kata tadi, narcissistic tendencies. So you telah bantu confirmkan for me. Jadi thank you. Narsis tu menantang apa dia bertanya? Hebat tanya. Saya tahu dah. Saja nampak. Narcissism ni dia okeylah, saya bukan psychologist untuk bagi orang kata dari segi apa tu dia punya Apa yang kita tahu. etymology belakang, Betul, tapi betul. generally speaking dia ni manusia, dia bukanlah mental problem. Mental juga Ada shock sikit. Ada shock sikit. Sikit. Betul. Dia manusia yang itulah, dunia ni semuanya dialah yang paling hebat, dialah yang paling bagus, dia tak boleh buat salah. Nak tahu narcissist ni dalam hidup ni, I think semua orang ada jumpa, takut, just make sure tengok siapa dia, kalau dia buat salah dia akan salahkan orang lain, dia deflect. So kalau kata something wrong je, oh tapi bukan aku sebenarnya, dia yang buat aku ini macam ini, dia yang buat aku ni, dia perfect. Tapi kalau ada kebaikan berlaku, kalau narcissistic parents ada narcissistic parents kalau anak buat salah, dia sembunyikan, lepas tu dia belasah nak bagi anak kira. Tapi kalau anak tu buat benda kebaikan, benda hebat, deserve pujian atas usaha dia sendiri, dia akan ke depan, dia akan bagi tahu, saya lah yang ajar dia, saya lah yang buat. Narcissistic parents is very very dangerous untuk anak-anak kesian. Tapi narcissism is very prevalent hari ini juga sebab social media. Saya selalu cakap daripada dia kata social media is a platform for existing narcissists and a breeding ground for new narcissists. Sebab apa? It's all about optics. Tunjukkan diri aku ke depan, aku lah paling cantik, aku lah paling hebat, padahal dia tu kosong. Dan bila buat argument, narcissist ni dia tak ada isi nak argue. Dia tak akan cari solution, dia akan kumpul networking. Ada macam ada pengalamannya. Oh banyak. Ada tu kan? Ada kan? Dia banyak kumpul networking untuk orang fight. Sorry kacau. Fadal. Kan tadi pasal narsis tu. Nak tahu cerita baca Al-Quran, tengok macam mana Fir'aun. Dia rasa macam betul ke Nabi Musa cerita pasal Tuhan ni main aku naik bina satu bangunan tinggi, aku nak tengok Tuhan tu ada. Bukan 15 kilo lah. Saya confirm. Itu dalam Quran ada. Okay, betul. Naratif ada sebelah Quran. Okey. Itu sebab dia tak tahu kena dia salah. Sedangkan dia masalah daripada Tuhan pun. Ciri-ciri tak ada Tuhan, tapi dia sampai dia rasa, main aku bina bangunan tinggi, aku tengok betul dah Tuhan kat atas tadi. Itu salah satu ciri narsis. Saya tambah lagi. Okey, saya tambah lagi. Syuk pun. Silakan. Tak. Kalau tengok suratul A'raf dia tengok kisah tentang Nabi Adam dengan Iblis. Dia tengok suratul A'raf, dia lagi detail the conversation yang ada tau. I love suratul A'raf. Kalau Baqarah introduction, A'raf detail conversation. Nak tahu narcissist, tengok Iblis. Bila Iblis dia salah, kan dia kata apa? Dia kata sebab engkau dah buat aku tersasar, aku duduk atas jalan lurus musrah akan mustaqim dan akan sesatkan semua anak Adam. Bila Nabi Adam AS dia buat salah setiap Hawa, apa dia kata? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima kasih brother aku yang penting kamu. Tapi padanya aku dah bersalah, aku menzalimi diri aku sendiri, kami menzalimi diri kami. Anak-anak Adam, kalau betul anak Adam, dia akan ikut bapa dia, ikut Adam dan Hawa. Tapi Iblis, sebab kau dah buat aku tersasar, jadi aku tak salah, kau yang buat aku salah. Jadi kalau siapa yang salah buat hal tu, dia anak Adam bukan anak Iblis satu. Secondly, bila Iblis dia katakan dia campak bumi kan, apa tu dia katakan dia apa tu bapa apa takbir dengan takbur dia sombong kan. Orang kata it's because dia tak sujud, but actually if you really study the story behind it, betul faham cerita sebaliknya, it's because dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku daripada api dan kau cipta dia daripada tanah. Iblis, this is actually kata apa kan metaphor, kata dia bapa kepada perumpamaan. Di sini dia mengatakan bahawa macam dia beritahu bahawa api tu lebih hebat daripada tanah. Dia bagi perumpamaan, dia tak boleh cakap api tu hebat, tak dia cakap je aku daripada api, faham je lah kan, dia daripada tanah. Kerana dikatakan sombong, dicampak, kerana dia actually in a way sebenarnya it's not about what you said, it's what you don't say. Hari ini pay attention to people, when they talk pay attention. It's not what they said, it's what they don't say. Benda tu says a lot about them. Apa yang Iblis tak cakap ialah, ya Allah,
Your ciptaan is not so good. Dia menghina juga Allah sebenarnya. Kan? Your ciptaan tak is not so good. Sebab itu saya dah kata, hari ini, people yang ubah surgery, ubah rupa and everything semua tu, whatever justification you nak buat, basically what you're doing is that you're telling God, Ya Allah, kau punya ciptaan not so good lah. Kalau berani kau buat lah. Jadi, anak Adam kan iblis. But that's iblis. I'm better. Kan? I'm better. I can do no wrong. Jalan kan nak ada program. Where Fir'aun belajar from ini. Cantik. Padu tu. Ada lagi yang siapa nak cakap? Okey, Fadal. Okey, kita ada pakai mic. Saya ada pakai mic. Okey, sila dulu. Assalamualaikum. Kita sampai 6.26 loh. 6.26. Tanda kecederaan 1 minit. Saya Isyamuddin bin Dola daripada Kedah, dekat je. Kita bersembang, kita berdiskus, kita di perkampungan sunnah ni mencari solusi pada tajuk kita. Di luar akan mendengar apa yang kita putuskan, apa yang kita cakap. Di bahagian kita telah berlakunya satu kerja yang baik, yang murni. Betul. Untuk memperingati orang di luar sana melalui TikTok, melalui YouTube. Tapi ada satu bahagian pada kita ni tak buat kerja lagi. Orang yang membuat undang-undang banyak sangat ni. Takkan biar macam ni saja. Di Arab Saudi buat ni, ada undang-undang ni. Orang yang menyeleweng, mengaku buat TikTok, buat macam ni adalah satu kesalahan. Kenapa kita tak buat satu undang-undang yang boleh mengawal puak-puak ni? Jadi kerja kita dah berlaku. Kerja orang lain tak berlaku. Macam mana benda ni nak selesai? Itu saja pandangan saya. Okay, Assalamualaikum. Ini yang pandangan yang bagus. Next. Pandangan yang bagus. Mic. Pandangan yang cukup bagus. Maksudnya setiap orang perlu bertindak untuk menjalankan kerjanya. Tak kira daripada bawah sampai ke atas. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ni sahabat kita daripada Singapura. nama jauh saya jalan Pak ni. Rahmat. Soalan saya very simple. Perbandingan antara berilmu dengan berakal. Okay? Ramai orang berilmu tapi fungsi akal dia tak bergerak, tak berfungsi. Banyak ilmuwan tapi dia tak boleh berfikir. Okay? Jadi saya Banyak ilmuwan tetapi dia tidak boleh berfikir. Tak boleh berfikir. Padu kenyataan. Jadi cuba dapat penjelasan secara ringkas, tak payah panjang lebar lah. Peranan akal. Dalam Al-Quran ada maksud membunyi kerosakan di lautan dan bumi kerana tangan-tangan manusia. Adakah kaitan kemungkaran berlaku tu disebabkan oleh akal yang tak berfungsi? Macam mana Wahida? Harap jelaskan. Cik Pak dulu lah. Cik Pak dia kena diam. Fadal. Akal tadi apa nanti kita minta dia orang sebut juga, tapi bukan satu soalan sebenarnya, satu lontaran yang cukup bagus dan itulah hakikat yang berlaku pada hari ni, iaitu orang mungkin kita kata dia ada PhD dah, dia mengaji elok huruf A je, kita nampak huruf B pun sakit kan, dia huruf A saja, tapi pasal apa dialah yang paling kuat pegang tangkal, dialah paling kuat sekali khurafat, dia paling kuat sekali sihir, bukan sihir lah, sikit-sikit sihir. Dia paling orang yang kena racun paling banyak kena scam. Pasal apa? Adakah disebabkan dia tak ada akal ataupun akalnya tak digunakan? Kan? Wallahu taala alam. Tetapi pada pandangan saya secara peribadi, kemungkinan mereka tidak menggunakan akal itu pada tempatnya. Kadang-kadang bukan kita kata mereka ni tak berakal. Doktor-doktor, pensyarah-pensyarah, dia orang ni berakal, cukup bagus. Daripada dalam negara, luar negara, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada perkara yang Wahida sebut tadi berkaitan tentang disiplin, tidak dilaksanakan dengan baik. Bila dalam bab lain, kita kena kaji, kita kena semak. Dalam bab agama, takkanlah ustaz bohong. Disiplin langgar. Ikut suka hati macam tu kan. Takkanlah Tok Lebay menipu. Padahal dia dah belajar sungguh-sungguh sistem, belajar dengan metodologi apa bagai, tetapi masih lagi dia tak amalkan perkara yang dia belajar tu dalam bab agama. Macam orang hari ni, dia boleh Google macam mana nak buat kayu, macam mana nak buat rumah rosak kan. Rumah saya tak siap-siap sampai sekarang, Allah Akbar. Kan? Google macam mana nak buat simen.
Walaupun tak jadi juga akhirnya aku buat simen. Tapi cuma kita boleh Google yang tu. Tapi pasal apa dalam bab agama kita tak Google? Ada orang kata, oh ni share Google lah ni. No, awak bukan belajar dengan Google. Awak belajar dengan carian itu. Last sekali awak dapat kat siapa? Kalau dapat mufti wilayah persekutuan, mufti Perlis, takkan salah. Bukan, kita sekarang lagi ada cabaran lebih ganas iaitu ChatGPT. Lebih ganas. Jadi jangan belajar dengan ChatGPT, tapi ChatGPT ni sedang belajar lagi. Kita kena ulang ni. Tapi Google lebih baik daripada ChatGPT daripada sudut dia hanya meletakkan senarai saja. Jadi kalau kita tengok itu Dr. Zahruddin Abdul Rahman, okeylah ahli majlis fatwa. Kan? Okey, boleh terima. Bukan kita belajar Google. Tapi pasal apa orang kita bab lain dia boleh Google, bab ni dia tak mau Google. Pasal apa tak? Macam mana Aida? Saya lagi cepat Aida. Cepat pun dapat berapa mic. Betul. First of all, saya tanya pada tuan tadi, tuan Syekh cakap pasal perundangan, saya rasakan dari segi undang-undang. Saya cuma tambah sikit lah. Sebenarnya saya suka benda tu actually. Our country is actually, the basic of our country is actually English common law. I mean, I was a law student, tak ada sampai degree, but the basic of it I know. Lepas tu, English common law, yes. From colonialism, nak buat macam mana? Kemudian sikit-sikit baru masuk dengan kita adakan kita punya perundangan syariat sebenarnya. But I think betul juga, selain daripada peringkat atasan, kita juga as rakyat Malaysia, Islam khususnya, we owe it to ourselves to know our own constitution. Tahu our constitution, tahu our rights, tahu di mana yang, tahu the rights yang boleh applicable kepada our faith dengan yang contradicts our faith. We owe it to ourselves. Tapi saya suka benda tu, you're right, perundangan. Secondly, dari segi ilmu, saya pun antara orang sebenarnya tuan, yang saya pernah tanya benda tu juga myself. For years, saya tanya, kenapa orang yang ada PhD, Masters, Doctorate, whatever lah yang whatever you boleh inginkan, tetapi pemikiran dia, kenapa budak 5 tahun lebih pandai daripada kau, lebih faham? What happened there? Tapi along the way, masa saya tengah berforum, time tu saya cakap, saya dapat jawapan ni. That ada orang ada ilmu, tapi dia tak ada kefakihan. Apa itu fakih? Fakih is understanding, comprehension. Dia bukan saja setakat membaca, dia bukan saja menghafal. Dia membaca, menghafal, dia observe, the study, epistemic approach kepada knowledge. Epistemology is actually one philosophical punya branch yang mana kita nak tahu apa kena buat, you need to study. Bila kata study, orang ingat, oh baca buku and dah lah, you're done, baca buku. No, studying means dia in depth. Dia lupa lagi perkataan, tapi tak apalah, dia from one book to another, from one rujukan to another rujukan. Scholars ni, pengajar ni, pendapat orang ni, buku tu, dia extensive, dia ambil masa. Tetapi itulah ilmu, kan? You have to do that. Be patient with ilmu. Lepas tu baru dapat comprehension, fakih. Sebab itu Allah kata, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang nak kebaikan untuk dia, Allah bagi dia kefakihan agama. Dan kita punya country ni, but I'm not sure about Singapore, tapi I think education system is about the same dalam our region ni kan. Is very exam oriented. Kan? It's all very exam oriented. It's all about score, straight A's, this degree, that degree. Jadi the pursue lepas tu, bila budak nak penting dapat A, straight A tadi kan, straight A's. Dean's list. Point dia ialah that's the pursue. Bila that's the pursue, ada orang dia sama ada you're smart student ataupun you're hard worker student. If you're hard worker, kau akan buat latihan, kau akan hafal. Straight A's definitely, tapi pemahaman gone. It takes time untuk faham sebenarnya. From my own experience, I think lah, saya tak kata saya fakih. Tapi banyak benda kita belajar before ni, masa saya masuk umur 30 tahun, baru saya nampak something else yang macam mana saya tak dapat daripada tertiary education. Dan benda yang buka saya nampak, ialah bila saya mula study untuk faham Al-Quran. Al-Quran help us to look at things from a vantage point of view. Dan dia ajar kita untuk speak well, articulated, because the sentence structure. Quran memang the best of all kalau untuk dari segi nak berfikir dan berakal. But I agree with you. Cantik. Sebab apa? Tak ada kefakihan. That's why. Cantik. Allah Ta'ala sebut apa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka mempunyai qalb tetapi tidak berfikir dengannya, memahami dengannya. Lahum qulub. Qalb ni apa sahabat-sahabat? Qalbun apa? Jantung. Qalbun ni dalam bahasa orang putih disebut heart attack, sakit jantung. Kalau hati memang sakit, heart attack masalah hospital lagi. Kan? Jadi
menurut mufassirun, manusia berfikir dengan qalb, dengan jantung. Tetapi ada perbincangan kemudian berkata ad-damru juga dengan otak, tetapi qalb. Maksudnya orang berfikir, mereka mempunyai otak, mereka mempunyai akal untuk berfikir, tapi mereka tidak menggunakannya. Sahabat-sahabat, kita dah 6.25, saya tahu ada ramai lagi nak angkat tangan ni, nak bercakap ni. Inilah reaction. Tahu akak nak cakap. Boleh lah. Oh, ramai nak cakap, itu reaction. Okey, bagi orang perempuan satu. Satu. Siapa nak pergi makan. Boleh. Fadal. Okey. Sebab sekejap kita ada kuliah mufti pula sekejap ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ummu Asifah dari Medan, Medan, Indonesia. Dan alhamdulillah Allah beri rezeki bisa berkumpul di perkampungan sunnah ini. Jadi pembicaraan sore ini sungguh sangat menarik. Tidak hanya terjadi di Malaysia, di Indonesia juga kurang lebih sama fenomenanya. Jadi kalau di Indonesia bahkan sudah terang-terangan dibuka kebohongan-kebohongan dari dukun ya. Kalau di Indonesia bilangnya dukun, kalau di sini bomoh ya. Nah jadi bagaimana bisa kelapa yang kita buka, kita belah itu airnya berwarna merah, darah. Nah ternyata itu sudah disuntik, diinjek ya dengan pewarna. Tapi demikian sudah dibuka. Jadi yang kemarin viral itu ada namanya pesulap merah. Jadi kalau dia lawan dengan Gus apa? Ya? Dia lawan dengan Gus apa tu? Yang dukun tu? Lupa. Gus apa? Lupa. Gus Samsudin. Jadi hukum itu juga tadi. Ya, jadi hukum kalau memang hukum tu memihak yang benar, insya Allah hal-hal seperti yang membodohi masyarakat akan bisa kita tangani. Jadi hal mungkin yang kecil juga yang bahkan mungkin kita tidak sengaja melakukannya adalah bisa menaruh misalnya ayat kursi di rumah ya, dengan harapan mungkin tidak masuk setan gitu ya. Setan. Padahal kalau Nabi suruh kan disuruh membaca. Ya atau ayat 1000 dinar. Betul. Surat At-Talaq itu ditaruh di kedai. Ya dengan harapan penglaris. Padahal dalam agama tidak seperti itu. Nah, disuruh jadi memang mungkin masyarakat kita yang memang selalu tunduk kepada orang tua ya. Jadi ketika kita mungkin menaruhkan jimat jadi gelang di tangan anak bayi, anak-anak kecil, itu mungkin pelajaran dari nenek. Nenek turun ke emak, emak turun ke anak, lantas turun lagi ke cucu. Jadi turun-temurun. Dan itu perlu ada ilmu. Ya, kalau dalam agama kita disuruh membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Nah, itu ajaran yang sesungguhnya. Cantik. Jadi mungkin solusinya kita harus dekat dengan agama. Benar. Itu satu. Saya setuju. Cantik. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, inilah reaction. Reaction, tengoklah. Mula-mula tadi kita tak tahu menatang apa dia pun nak buat ni kan. Lepas tu semua nak bercakap kan. Itulah reaction. Kita nak orang ramai juga alert dengan isu-isu agama. Jangan tunggu ustaz saja. Ustaz banyak senyap juga. Jadi setiap orang cuba untuk bercakap berdasarkan kepada kualiti ilmu masing-masing. Kita ada orang silap mata dekat sini. Kita ada orang undang-undang dekat sini. Kita ada orang mengaji psikologi dekat sini. Kita ada kelebihan masing-masing. Sebutkan kerana anda sedang memberikan kebaikan kepada agama. Jangan mengharap ustaz saja. Ustaz ada bahagian dia. Anda juga ada bahagian masing-masing di dalam agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tadi nak bagi penutup. Kita bagi penutup seminit saja. Masing-masing, fadhal. Okay, akhir sekali tuan-tuan, anak-anak muda, sebab ramai anak-anak muda yang main ke perkampungan sunnah ni. Saya nak ajak pesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan, sahabat-sahabat, kita dalam beragama ni kita tak ada kepentingan. Kita bukan ada satu kepentingan untuk nak kaya dengan agama, nak jadi orang ternama dengan agama. Kita tengah duk bercucuk tanam untuk tuai hasil di sana nanti. Tugas kita berat tuan-tuan. Anak-anak muda yang ada kat sini, balik sampaikan mesej kebenaran ni. Kita tak kata kita
100% betul. Kalau orang lain ada hujah, datangkan hujah. Kita pun bukan pandai mana pun. Tapi kita bincang, hujah bertemu hujah. Tapi janganlah hujah bertemu fitnah, duk provok dan sebagainya. Tugas kita besar, selepas daripada perkampungan sunnah ni, balik, sebarkan kebenaran, kebaikan, ajak orang kepada manhaj yang sebenar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Fadhali. Bagi saya, seperti saya lah, line of reasoning is very important. Reasoning, untuk berakal kan, bila berakal, dia reason. Quran banyak kali sebut, reason with them, reason. Wajadilhum billati ihsan. And reason with them in ways which are better. Maknanya make them understand. Tapi in order to make them understand, you have to have a good line of reasoning. Saya selalu tekankan buat matematik. Kalau tak nak ikut Quran, dan buat matematik. Matematik ni, apa itu matematik? Saya tahu anak-anak muda, saya nak tekankan benda ni sebab banyak anak-anak muda, mak bapak tak tahu nak jawab. Bila kata matematik apa guna pun, bukan nak guna apa, kira-kira je. No, mathematics is not about numbers per se. Mathematics is problems which require solutions. Dan matematik ni, apa kepentingan dia? Ialah dia melatih kita untuk macam mana nak cari solution kepada problem. Dia provide line of reasoning. Dia buatkan, okay, this formula, benda ni letak sini, cantik susunannya, it works. Dia common sense. Dia reason. Line of reasoning cantik, train of thoughts cantik. So, saya sarankan pada mak bapak sendiri dan juga anak-anak pada mak bapak, rajin je lah buat maths, buat mathematics. Latihan buat mathematics. Sebab apa? Quran itself is very mathematical. Allah dia punya elocution dia punya articulation. Kalau tengok, the math is sound. Bila kita cakap the math is sound, maknanya line reasoning dia memang cantik. So, insyaAllah. Wallahu'alam. Waduh, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kedua-dua panel. Saya tak tahu siapa panel ketiga dan panel-panel semua yang ada di sini dan dekat TikTok juga ni. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang datang pada hari ini dan mendengar dan bersama-sama berkomunikasi pada petang ini. Dan insya-Allah esok kita ada lagi dengan Abang Johan pula esok insya-Allah dan juga Markus. Mana Markus tadi? Terus dengan Markus ada esok insya-Allah. So kita bincang esok juga berkaitan tentang reaction juga dan ramai-ramai esok boleh sertai react kita secara berjemaah. Kita tutup sahabat-sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.